Hello, hai guys. Assalamualaikum. Hai. Selamat siang, selamat petang, selamat malam. Jumpa lagi dengan Atan Reels dalam YouTube channel. Hari ini Atan muncul untuk menceritakan kepada anda satu kisah, satu cerita, lajunya satu cerita berkaitan dengan kisah yang cukup mengerikan yang pernah berlaku dalam masyarakat dan menggegarkan negara lebih 10 tahun yang lalu. Bersama dengan Nathan, kita layan montaj dulu guys. Okey, ceritanya pada kali ini guys akan muncul untuk bercerita, berkongsi dengan anda satu cerita yang Atan rasa agak di luar realiti. Sebabnya biasa apa yang kita lihat, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa kehidupan seorang kerabat ataupun kehidupan di istana adalah satu kehidupan yang cukup sempurna. Tetapi ingatkah anda macam main kuis kan, ingatkah bahawa Malaysia pernah digegarkan dengan satu tragedi berdarah berkaitan dengan kerabat diraja Sultan Pahang. Kali ini Atan akan mengimbau sejarah ataupun membawa kepada anda tentang pembunuhan kejam yang berlaku ke atas kerabat diraja Pahang, Tengku Datuk Kamariah Sultan Abu Bakar, yang telah dibunuh dengan kejam guys oleh anaknya sendiri. Okey, peristiwa ini guys ya, untuk pengetahuan korang lah ya, peristiwa ini berlaku pada 24 Julai tahun 2006, yang mana Tengku Kamariah ini adik kepada kerabat diraja Pahang. Tengku Kamariah ini berumur 65 tahun, adalah adinda kepada Sultan Pahang pada ketika itu ialah Sultan Abu Bakar. Dan Tengku Kamariah ini ditemui telah pun meninggal dunia di kediamannya di Villa Isma Puteri. Kisahnya guys, kisahnya ni bermula ataupun startingnya apabila anak Tengku Kamariah ini yang pada masa itu berumur 21 tahun tiba-tiba menyerang ayahandanya sendiri, Tunku Rizal Tunku Sulaiman, yang pada ketika itu berumur 69 tahun. Yang mana ayahanda Tunku Rizal ni ataupun suami kepada Tengku Kamariah ini pada masa itu dah separuh lumpuh. Maknanya nak melawan itu dah tak ada kekuatan yang cukup sempurna ataupun kekuatan yang cukup baik untuk melawan kekuatan anaknya yang pada masa itu tengah perkasa dengan umur 21 tahun guys. Masyarakat juga tidak tahu apa yang berlakunya dengan Tunku Rizal pada ketika itu, kerana dia tiba-tiba membawa satu screwdriver yang panjang menghala untuk menikam bapanya sendiri. Jadi bapanya yang duduk di kerusi roda pada ketika itu tidak mampu melawan dengan kuat dan hanya cuba menepis sahaja serangan itu. Bila sahaja Tengku Kamariah melihat anaknya ini sudah hilang akal ataupun sudah seolah-olah dirasuk dengan sesuatu perkara yang tidak normal, beliau bergegas ke hadapan untuk membantu menyelamatkan suaminya. Jadi bilalah datangnya Tengku Kamariah ini untuk menghentikan percubaan Tengku Rizal untuk menikam bapanya tadi, ayahandanya tadi. Jadi dalam pergelutan itulah Tengku Rizal ini telah mengeluarkan satu pisau Rambo. Pisau Rambo ni akan letak ke atas nanti, kalau ya siapa yang tak kenal tu boleh tengok. Dan dengan pisau Rambo inilah anaknya ini menikam belakang ibunya sendiri guys. Jadi lepas menikam bondanya Tengku Kamariah ini, Tengku Rizal ini sekali lagi cuba beralih untuk menikam bapanya pula. Tetapi nasib baiklah percubaannya ini dan umur bapanya ini agak panjang. Orang gaji yang ada kat rumahnya telah nampak bahawa sesuatu
pergelutan berlaku dan percubaan anak menikah mayah ini di depan orang gajinya, dan orang gajinya melaung-laung dan memanggil-manggil seluruh kawasan itu meminta pertolongan. Dan disebabkan itu, Tengku Rizal yang telah pun menikam ibunya ini menjadi takut dan terus melarikan diri, guys. Jadi selepas perkara itu, Tengku Rizal ini telah pun Rizal telah pun disiasat, dan ia dipercayai berlaku disebabkan oleh pengaruh syabu ataupun dadah yang diambil oleh anak kepada pasangan diraja ini. Menurut saksi Tengku Abdul Rahman rasanya yang akan baca, Tengku Faizal ni dia duduk di kawasan yang berdekatan atau kawasan yang sekitar dengan rumah Tengku Kamariah ini. Dia memang melihat pada masa Tengku Rizal cuba menyerang ibunya itu, Tengku Rizal ini seolah-olah telah pun disampuk atau dirasuk oleh sesuatu. Kalau mengikut ayat yang diberitahu oleh Tengku Faizal, dia kata dia sempat bercakap dengan Tengku Rizal ini yang dikatakan telah melompat ke balkoni rumahnya sebab dia duduk berdekatan kawasan tu, dan dia melompat daripada balkoni itu, cuba melompat ke kawasan atas atap. Dan bila Tengku Faizal ni tanya dia, kenapa ni? Dia hanya menjawab, takut. Itu sahaja. Jadi bila dia menjawab takut itu, Tengku Faizal telah merasakan macam ada sesuatu yang tidak kena. Dan dia tengok mata Tengku Rizal pada ketika itu merah menyala. Jadi disebabkan itulah, bila sahaja mendengar teriakan daripada orang gaji dari rumah saudaranya itu, dia terus meluru pergi dan melihat Tengku Kamariah telah berlumuran darah meninggal dunia, dan Tengku Rizal telah tiada di situ, melarikan diri. Jadi bila Tengku Faizal ni sampai, dia nampak ada juga selain daripada Tengku Kamariah ini berlumuran darah, dia juga nampaklah Tengku Ismail tadi telah pun cedera jugalah dengan ada darah-darah ataupun kesan-kesan tikaman sikit lah di kawasan-kawasan abdomennya, kan, kawasan tangannya dan sebagainya lah, akibat pergelutan yang berlaku. Jadi dia terus kerahkan orang-orang yang datang itu supaya mengejar Tengku Rizal tadi supaya dapat ditangkap, kerana beliau risau akan mencederakan lebih ramai orang lagi. Jadi selepas mengejar dan sebagainya, mereka dapatlah mengikat Tengku Rizal ini. Jadi nak dipendekkanlah ceritanya, selepas Tengku Rizal ini ditangkap, Tengku Rizal ini juga mendapatkan rawatan lah di hospital, dan Tengku Rizal ini juga menghembuskan nafasnya yang terakhir di hospital yang mana dia dirawat itu, dipercayai akibat pengambilan dadah yang berlebihan. Tengku Rizal ini juga mangkat ataupun meninggal dunia pada hari yang sama dengan hari kes kematian Tengku Kamariah tadi. Siapa ayah dan anak ini, seorang ayah memang tidak akan berdendam dengan anaknya. Sebagaimana juga Tengku Ismail, beliau mengatakan bahawa beliau memaafkan apa yang berlaku, dan beliau memaafkan juga Tengku Rizal di atas ketidaksedarannya membunuh ibunya sendiri. Bahan najis dadah ini sehingga sanggup membunuh ibunya sendiri dan cuba membunuh bapanya sendiri. Dan kalau ikutkan kepada kita, orang yang normal ini, sanggupkah seorang anak membunuh ibu dan bapanya? Mesti ada sesuatu yang tidak kena pada fikiran si anak ini. Jadi itulah kisahnya yang cukup tragis dalam kerabat Diraja Pahang pada tahun 2006. Dan Nathan akan terus membawakan cerita-cerita yang cukup istimewa buat anda. Real Seram YouTube channel, like, share, subscribe dan komen. Jumpa lagi. Bye-bye.